Jika anda sedang mencari sebuah peranti pintar gaming yang berkuasa dan wang bukanlah satu ukuran, Asus Malaysia baru-baru ini telah memperkenalkan siri peranti pintar gaming paling berkuasa mereka, iaitu Asus ROG Phone 6 untuk pasaran tempatan. Untuk Malaysia, Asus Malaysia membawa masuk 4 model Asus ROG Phone 6 dan 1 model Asus ROG Phone 6 Pro yang ditawarkan pada harga bermula RM3,599 sehingga RM4,990. Jadi, untuk ulasan hari ini bersama saya ialah peranti Asus ROG Phone 6 Pro yang merupakan model Asus ROG Phone 6 yang paling berkuasa yang ditawarkan di pasaran hari ini. Jadi bermula dengan rekaan peranti Asus ROG Phone 6 Pro ini. Ia hadir dengan penggunaan paparan skrin Samsung AMOLED HDR10+ yang bersaiz 6.78 inci dengan resolusi 2448x1080 piksel. Bukan itu saja, ia juga tampil dengan kadar segar semula sekitar 165Hz dan juga seperti saya katakan tadi, ia mempunyai teknologi paparan HDR10+. Jadi beralih lagi kepada rekaan fizikal peranti ini, di sebelah kiri ni kita dapat lihat butang kuasa dan juga butang volume di bahagian atas untuk menata tahap audio, dan juga di bahagian atas dan bawah ini adalah dia punya kekunci shortcut yang boleh digunakan dalam firmware, boleh dimodifikasikan melalui perisian terbina di dalam peranti Asus ROG Phone 6 Pro ini. Jadi bukan itu sahaja, dari bahagian bawah ini kita dapat lihat dia punya USB Type-C. Lebih menarik lagi ialah dia punya, boleh saya katakan bahawa peranti ROG Phone 6 ini adalah merupakan satu-satunya peranti kelas premium ataupun peranti gaming kelas premium yang masih lagi menawarkan audio 3.5mm jack. Bahagian kanan pula kita dapat lihat bahawa ada satu lagi palang USB Type-C. Ini dipopularkan oleh peranti Asus ROG Phone sendiri, di mana port ini boleh digunakan beberapa cara. Pertama ialah katakan anda main game pada menggunakan mendata macam ni, anda boleh gunakan palang tu untuk mengecas peranti ini dengan mudah, so tak kacau tangan belah kanan kita ni yang mungkin nak pegang, nak kontrol, mengawal permainan. Dan juga tak perlu gunakan bahagian tepi, USB port bahagian tepi ini. Kedua ialah aksesori penyejuk Aeroactive Cooler 6 terbaru keluaran Asus juga memanfaatkan palam di tepi ini, dan ini saya akan terangkan lebih lanjut sedikit sebentar lagi apabila saya introduce aksesori Aeroactive Cooler tersebut. Jadi di bahagian atas ni kita lihat ada tri-camera system dia, di mana sensor utama adalah sensor Sony 50MP dan juga dengan gabungan sensor ultra lebar 13MP, dan manakala kamera ketiga pula ialah merupakan kamera makro. Belakang ni juga saya boleh katakan adalah sedikit berbeza berbanding dengan ROG Phone 5 kerana dia bukan menggunakan gelas kaca tetapi tak silap saya aluminium, menggantikan gelas kaca yang digunakan pada peranti ROG Phone 5 sebelum ni. Paparan ROG Vision dilihat kembali, di mana anda boleh mengubah suai, ada paparan kecil di belakang ini untuk memaparkan macam slide animation yang boleh diubah suai menggunakan perisian yang terbina di dalam peranti ini. Jadi saya dah bercakap sedikit mengenai rekaan peranti ini. Menariknya ROG Phone 6, tak kisah ROG Phone 6 ataupun ROG Phone 6 Pro, kedua-dua peranti ini dikuasakan oleh chip pemprosesan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ini merupakan peranti pertama di Malaysia yang menggunakan chip pemprosesan ini. Jadi untuk peranti ROG Phone 6, selain daripada penggunaan chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, ia juga hadir dengan pilihan memori 12GB dan juga 16GB, dan juga storan UFS 3.1 bersaiz 256GB dan juga 512GB. Tapi untuk peranti ROG Phone 6 Pro ini hanya satu model yang ditawarkan, di mana ia hadir dengan memori LPDDR5 18GB dan juga storan UFS 3.1 yang menggunakan storan sebanyak 512GB. Melalui penggunaan saya yang saya gunakan untuk sekitar 2 minggu ni dah, saya dapati bahawa peranti ini paling panasnya pun dapat sekitar 40 ke 45 darjah Celsius bergantung kepada permuaan yang dimainkan. So yang paling panas pun kira-kira 45 darjah Celsius. Berbanding dengan peranti-peranti gaming yang sebelum ni, bagi saya ini adalah peranti yang paling selesa saya pernah gunakan dari segi suhu apabila digunakan untuk tujuan memainkan permainan-permainan yang
berkuasa contohlah. Jadi bagi anda yang masih merasakan bahawa suhu 40-45 ni macam masih lagi tinggi, ini bukan satu masalah sekiranya anda membeli satu aksesori baru daripada ASUS sendiri, iaitu Aeroactive Cooler 6. Ia sebenarnya adalah macam menggunakan teknologi Peltier cooling yang sama seperti apa yang ditawarkan pada peranti Black Shark sebelum ini. Saya dapati bahawa apabila saya main Genshin untuk katakan setengah jam, 45 minit, suhu untuk peranti ini tak pernah lebih daripada 30 ke 35 darjah Celsius. Dia juga telah mengubahkan teknologi bateri ini supaya ia apabila ia dah cas habis penuh, dia akan mati, dia akan continue untuk mengecas bateri yang bahagian kedua pula. Jadi bagi saya, jika anda memang berminat betul nak beli phone ini, nasihat saya ialah anda beli juga sekali dengan aksesori Aeroactive Cooler ini, memang berbaloi wang anda membelinya. Jadi sebentar tadi saya telah bercakap mengenai prestasi peranti ini, tetapi jika anda mahu mendapatkan performance yang terbaik daripada ROG Phone 6 dan juga Phone 6 Pro ini, anda boleh mengaktifkan sebuah ciri yang dinamakan X Mode, di mana ASUS sendiri akan melewatjamkan chip pemproses Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini apabila anda mengaktifkan permua-permua anda. Jadi bercakap lagi tentang kamera sistem pula untuk peranti ini. Kamera sistem peranti ini seperti saya kata tadi, 3 lensa 50 megapiksel, 33 megapiksel ultra wide dan juga kamera makro. Bagi saya honestly, peranti macam mana-mana peranti gaming pun saya rasa kamera merupakan benda yang biasanya ditolak tepi sedikit pada peranti-peranti seperti ini. Tapi bagi saya, kalau anda nak gunakan kamera ROG Phone 6 ni, macam nak ambil gambar persekitaran dekat luar, ada a lot of daylight, actually kualiti gambar dia agak baik. Tak ada nak cakap teruk, agak baik sebenarnya. Mungkin apabila anda masuk dalam kawasan-kawasan gelap, mungkin nampak sedikit kelemahan sistem kamera yang terbina di dalam ROG Phone 6 ini. Jadi beralih pula kepada bateri. Bateri untuk phone ini seperti saya cakap tadi, 6000 mAh, dibahagikan kepada dua bahagian. SOT saya dapati bahawa peranti ini mempunyai SOT sekitar 6 ke 7 jam screen on time. Saya dapati bahawa saya charge daripada kosong, saya biarkan selama 2 hari, masih lagi ada sekitar 90 ke 85% battery life yang boleh saya gunakan untuk memainkan permua-permua saya sepanjang hari tanpa masalah. Jadi adakah berbaloi anda menggunakan wang anda untuk membeli sebuah peranti yang sangat berkuasa macam ni? Pada pendapat saya, ROG Phone 6 Pro ataupun ROG Phone 6 ni agak berbaloi sekiranya anda boleh mampu membelinya. Jujur saya katakan bahawa daripada segi prestasi keseluruhan phone ni, daripada nak memainkan video-video di Netflix, YouTube, sehinggalah ke nak menggerakkan permua-permua yang berkuasa, macam katakan anda seorang ketagih Genshin Impact dan memang tak boleh hidup main game-game permua ni sepanjang hari, ROG Phone 6 ini bagi saya dia jenis peranti yang Allah membeli menang memakai. So honestly, daripada segi performance, pada pendapat saya takkan jauh beza di antara kedua-dua siri peranti ini. Cuma anda akan lose out on ROG Vision, which is bagi saya adalah just orang kata icing on the cake untuk sebuah peranti macam ni. Ini just nak menunjukkan bahawa apakah perbezaan di antara model Pro dan juga model yang bukan Pro. Nice to have, kalau tak ada pun tak apa. Pasal at the end of the day, kalau saya nak beli peranti berkuasa macam ni, benda yang paling utama bagi saya ialah prestasinya, yang saya nak pastikan saya boleh menggerakkan apa-apa permainan yang katakan yang baru keluar, yang akan keluar di masa hadapan. Semua saya nak boleh mainkan pada peranti yang macam ini. Jadi sekian saja ulasan saya mengenai peranti ASUS ROG Phone 6 Pro ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majulah Teknologi untuk Negara.